به أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله. افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم. افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. كتاب مؤلف رضي الله عنه. هذا كتاب مؤلف رضي الله عنه. هذا bermula ini. Dia kitabu tu kalau belajar bahasa Arab, dia i'rab jadi khabar bagi mubtada yang mahzuf. Lepas tu kena takdirkan haza, bermula ini. Ini apa? Ini kitab Minhajul Abidin ni. Jadi kita dah masuk dah perbahasan iaitu kitab bagi musannif, muallif. Dia apa beza musannif dengan muallif? Disebut dalam kitab Hasyiah Dumyati, Hasyiah Asy-Syaibani. Tak kena. Hasyiah Ad-Dumyati. Bagi syarah bagi Siti Mas'alah. Musannif dengan muallif tu beza. Kata sebagainya musannif tu iaitu pengarang kitab matan. Dia karangan untuk kitab yang ringkas untuk kitab matan. Adapun muallif ni untuk syarah. Kalau syarahan yang panjang, maka dipanggil muallif. Itu beza. Asal musannif tu, muallif tu samanya, pengarang kitab. Tapi ada beza. Iaitu muallif dan musannif. Kalau musannif, iaitu pengarang bagi kitab matan. Matan ni maksudnya pengarang kitab yang kecil. Adapun syarahan panjang, kalau syarah-syarah, dipanggil muallif. Itu dia. Sebab tu dia kata, kitab muallif ini, haza bermula ini kitab. Ialah hazal kitab. Kalau mengaji bahasa Arab tu, dia takdir al-kitab lah. Hazal kitab. Khabar. Kitab muallifin radhiyallahu anhu. Ialah kitab bagi muallif.
Muallif ni orang yang mensyarahkan. Orang yang mensyarahkan bagi. Orang yang mensyarahkan radhiyallahu anhu. Iaitu Al-Imam Al-Ghazali. Ni kitab ni. Kitab Minhajul Abidin ni. Ni pengarang kita asal ni. Adapun sebelum ni kita baca tu, itu daripada khutbah bagi Syekh Daud. Syekh Daud cerita tentang kelebihan Imam Ghazali. Adapun ni dia dah masuk kitab pembahasan kitab Minhajul Abidin dah. Ni matan dia ni. Bahasa Arab tu kalau kita tengok dalam kitab ni akan datang, kalau ada tulis bahasa Arab tu, itu daripada Imam Ghazali. Adapun yang Jawi tu, adapun tulisan apa tu, kita kata yang Melayu tu, itu daripada terjemahan Syekh Daud Al-Fatani. Tengok. Dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita tengok akan datang ni, dia akan sebut kata Imam Ghazali. Dalam kitab ni akan sebut kata Imam Ghazali, kata Imam Ghazali. Baik, kalau kita tengok di situ tu, maksudnya adakah ini karangan daripada Imam Ghazali? Timbul persoalan. Jadi kata ulama, anak murid Imam Ghazali yang menulis daripada perkataan Imam Ghazali. Imam Ghazali cakap, lepas tu anak murid dia tulis. Jadi yang menulis, bila kita tengok dalam kitab ni akan sebut kata Imam Ghazali, kata Imam. Takkan Imam Ghazali dia sendiri tulis kata, sepatutnya mesti dia cakap aku berkata. Sepatutnya dia cakap gitulah. Tapi takkanlah dia sendiri tulis kata Imam Ghazali. Padahal dia Imam Ghazali. Sebab tu kata ulama, yang menulis ni, yang imla' ni, itu adalah anak murid bagi Imam Ghazali. Nama dia apa? Abdul Malik bin Abdullah. Nama dia. Nama dia Abdul Malik bin Abdullah. Ibnu Abdillah. Nama dia. Jadi, yang menulis ni, yang tulis Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Hakimin itu daripada anak murid Imam Ghazali, namanya Abdullah. Abdul Malik bin Abdullah. Abdul Malik bin Abdullah. Baik, habis. Dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Saya pegang kitab Arab juga ni. Alhamdulillahil malikil hakimi. Alhamdulillahil malikil hakimi. Al-Jawadi. Al-Jawad bukan Al-Jawad. Kitab tu Al-Jawad ke Al-Jawadi? Al-Jawadi. Tak ada tajdid kan? Tak ada. Tak ada. Al-Jawadi. Dia nak bitakhfif waw. Al-Jawadi. Baik. Al-Jawadi Al-Karimi. Dia kalau dia baca ni tengok, dia senang, dia tak boleh macam gitu. Dia senang baca sajak. Dia macam ni. Alhamdulillahil malikil hakim. Di situ. Al-Jawadil Karim. Al-Azizir Rahim. Dia kata macam gitu. Dia panggil bacaan dengan syajak. Bacaan syajak dengan diakhiri dengan huruf mim. Alhamdulillahil malikil hakim. Al-Jawadil Karim. Ada mim tu. Al-Azizir Rahim. Tu dia panggil bacaan sajak. Sajak. Sin, jin, ain. Sajak ni bukan sajak macam dia boleh kurang kita juga. Tapi ni sajak ni cara bacaan gitu. Sajak dengan huruf mim di belakang. Tu cara baca. Cara baca dalam ni apa yang
Kitab Imam Ghazali ni lah. Setengah orang baca ikut dak dia lah. Alhamdulillah malikin hakimil jawad tu tak. Dia tak kena gitulah. Dia kena baca sajak. Dia bukan syair Bukan syair. Dia kalam nasar. Baik, tengok. Jadi musannif kita dia tidak bawa datang dengan terjemahan Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu Syekh Daud. Sebab apa? Kenapa? Jadi tidak didatangkan dengan terjemahan Bismillah kerana sudah memadai dengan Bismillah daripada Syekh Daud Al-Fatani. Jadi Syekh Daud dulu pun dia terjemah Bismillah dah. Sama je maksud dia lebih kurang. Kalau dalam kitab Arab ni pun sama perbahasan Bismillah dia. Bismillah ay abda'u bi kulli ismin lizati al-aqdasi la bi ghairi mutalabbisan li tabarruki. Sama ya? Memulai dengan tiap-tiap nama bagi zat yang suci, tidak yang lainnya yang bersepakai dengan tabarruk, berkat. Ar-Rahman al-Mun'imu bi jala'il ni'am. Rahman tu ialah Tuhan memberi nikmat dengan sebesar-besar nikmat. Kal iman wal afiyah, sama je. Ar-Rahim ay al-Mun'imu bi naqa'ikiha. Kita Arab ni ya. Nikmat yang sahalah nikmat. Ay qaliluha wa saghiruha, sedikitnya nikmat dan kecilnya nikmat. Ka ziyarati rizqi, seperti menambahkan rezeki atau rahim. Dia kata wala yunafi zalika qauluhum, tidak dinafikan akan demikian oleh kata mereka itu inna ni'matallahi kullaha azimah. Sesungguhnya nikmat Allah Ta'ala tu, sekalian nikmat Allah Ta'ala tu besar semua. Habis tu yang kata sedikit tu, li'anal muradal qalilata, sesungguhnya dikenaki dengan sedikit itu, walau bin nisbati li syai'in akhar. Dan jikalau dinisbahkan dengan sesuatu yang lain. Itu kita dah bahas dulu masalah perbahasan bismillah dalam muqaddimah Syekh Daud Al-Fatani. Sebab tu Syekh Daud dia tak terjemah dah kali kedua. Ni bismillah ni, ini daripada pengarang kitab asal, iaitu daripada Imam Ghazali. Baik. Tengok dia nak terjemah hak ni. Imam Ghazali punya. Baik, dia kata apa? Segala puji bagi Allah. Dia terjemah Alhamdulillah tu segala puji. Sebab apa dia datangkan segala puji ni kita dah bahas dulu. Tapi kita ulang sekali lalu siapa yang tak pernah dengar tu. Kenapa dia terjemah segala puji? Sedangkan Alhamdulillah tu isim mufrad. Tapi kenapa dia terjemah segala puji? Sebab difahami daripada alif lam di situ, dia panggil alif lam lil jinsiyah. Adapun alif lam lil istighraqiyah boleh juga. Kalau dia terjemah segala puji, dia panggil alif lam lil jinsiyah. Yang ni jenis-jenis puji itu. Segala puji ini segala jenis puji itu. Sebab kaedah bahasa Arab jadi aku kaedah dia al-jinsiyatu idza dakhalat 'ala al-mufradi batalat ma'na al-ifrad. Alif lam lil jinsi apabila masuk di atas isim mufrad, terbatallah makna mufrad. Bila terbatal makna mufrad, maka terbenar jamak ataupun musannah. Makna mufrad tu tak terbatal lah kalau alif lam jinsi masuk. Banyak dalam Quran pun banyak alif lam jinsi. Sebab tu dia terjemah segala puji. Baik, habis itu
Segala puji, puji yang 4 tu kita tak bahas dah. Segala puji itu tertentu bagi Allah. Kenapa cakap tertentu? Bila sebut tu segala puji ni maksudnya apa? Semua sebutan baik itu tertentu bagi Allah. Tambah sikit. Semua sebutan baik itu tertentu bagi Allah. Sebutan baik semua. Tak kira lah sebutan apa. Kita puji Tuhan. Kita puji Tuhan. Tuhan puji kita. Kita puji kawan kita. Tuhan puji diri dia. Semua dipanggil semua sebutan yang baik. Dalam bahasa Arab, Alhamdulillah tu dengan makna as-sana, puji. Kalau istilah fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'imi. Perbuatan yang menceritakan daripada membesarkan orang yang memberi nikmat. Itu bagi puji. Baik, apa makna puji? Kalau orang tanya puji itu apa? Bahasa Arab panggil fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'imi. Perbuatan yang memberitahulah ia perbuatan itu daripada membesarkan orang yang memberi nikmat. Jadi kita membesarkan orang yang memberi nikmat. Siapa dia? Tuhan lah. Jadi kita membesarkan Tuhan yang memberi nikmat pada kita. Sebab apa? Li'in'amihi qawlan wa au fi'lan au i'tiqadan mamluk. Minta maaf, au i'tiqadan. Kerana memberi nikmatnya Allah Ta'ala tu nisbah perkataan, nisbah perbuatan dan nisbah i'tiqad. Sebab tu kita puji Tuhan tu. Kerana Tuhan tu memberi nikmat, nisbah perkataan, perbuatan dan juga i'tiqad. Tu Baik. Kemudian lagi dia kata di sini, segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Yani semua sebutan baik itu bagi Allah. Yani tertentu bagi Allah. Mukhtassun billah. Allah mana? Badal pada kata Allah. Raja yang amat hakim. Al-Malik. Al-Malik itu raja. Bila sebut raja ni, orang yang mengurus, mereka, Allah Ta'ala yang mentadbirkan sekalian perkara-perkara yang ada dengan suruhan dan tegahan. Itu maksud dia. Bila sebut kata raja, apa maksud raja? Kalau bahasa Arab dia panggil Al-Mutasarrifu fi jami'il mawjudatil bil amri wan nahyi. Bila sebut raja ni, mereka yang tasarruf. Mereka yang menguruskan. Ini Tuhan yang menguruskan. Tuhan yang mentadbirkan. Pada sekalian perkara-perkara yang ada ni. Perkara yang ada ni benda wujudi ni lah. Tuhan mentadbirkan dengan bil amri wan nahyi, dengan suruhan dan juga dengan larangan. Itu maksud dia. Itu yang dikatakan Al-Malik. Raja-raja ni apa? Mereka yang iaitu Tuhan yang mentadbirkan pada sekalian benda yang ada ni dengan suruh dan juga dengan tegah. Itu maksud Malik. Habis. Raja yang amat hakim. Raja hakim ni apa? Dia panggil, kalau bahasa Arab, dia panggil hakim ni amsilah mubalaghah atau wazan fa'il. Raja yang amat hakim ni raja yang amat bijaksana. Tuhan yang sangat bijaksana. Itu maksud kata hakim. Bila sebut bijaksana ni apa? Tulis itu.
Iaitu dengan meletakkan sesuatu itu kena pada tempatnya. Yakni dengan meletakkan sesuatu itu kena kepada tempatnya. Yakni meletakkan sesuatu itu kena kepada tempatnya. Itu dipanggil hakim. Bijaksana. Tuhan yang bijaksana. Bahasa Arab panggil wadu'a syai'i fi mahallihi. Meletakkan satu perkara itu pada tempat dia. Itu panggil hakim. Orang yang bijaksana. Sebab tu hakim tu dia ada masukkan dengan hikmat. Ada juga. Hikmat dia ada dua makna. Dia ada dua pendapat kata ulama. Hikmat ni, kalau disebut hikmat ni, Tuhan menjadikan kita dengan hikmat. Apa hikmat? Depan ni dia akan datang. Itu hakim dulu. Hakim ni amat bijaksana, hikmat lain. Tulis itu, bijaksana yakni pada segala perbuatannya. Bijaksana ai fi sun'ihi, yakni pada segala perbuatannya. Tulis itu. Yang dikatakan bijaksana tu, yakni pada perbuatannya, perbuatan Allah Ta'ala. Lagi amat murah. Lagi pula Tuhan tu yang amat al-jawad. Al-jawad. Amat murah ni apa maksud dia? Bahasa Arab panggil al-wasi'ul ata'. Pemberian Tuhan yang amat luas. Itu maksud jawad. Yang dikatakan amat murah tu apa maksud dia? Yakni Tuhan yang memberi dengan nikmat yang luas. Dengan pemberian yang luas. Itu jawad. Kalau al-ata' tu beri saja. Al-ata'. Pemberian. Kalau jawad, pemberian tu sangat luas. Sebab dia terjemah al-ata' apa? Al-jawad. Tuhan tu al-jawad. Ada kawan nama Muhammad Jawad. Dululah. Nama kat sekolah saya dulu, Muhammad Ajwad. Ada Ajwad. Sekolah Lasal tu. Dia pengawas. Muhammad Ajwad nama dia. Saya ingat lagi. Tak sentul. Memang asyik kena buli. Bukan dia buli apa. Dia memang pemurah juga. Makanan dia apa semua suka belanja orang. Kebetulan dia pun orang kaya juga. Dia pun pengawas. Dia bagus dia, baik. Sampai sekarang saya tak jumpa dia. Tapi dia lah lama sekolah Lasal, sekolah rendah tu. Nama dia Muhammad Ajwad nama dia. Ajwad. Yang ni pemberian yang luas. Memang suka memberi. Bukan pemberian biasa, pemberian yang luas. Baik. Lagi pula. Lagi amat mulia. Ni. Al-Karim. Tuhan tu dikatakan amat mulia. Kalau orang tanya panggil amat boroh. Boroh dia kata. Mulia sungguh. Sebab tu dia setengah daripada syarahnya dia kata Al-Karimi allazi la tanqati'u ni'amihil uzma. Karim ni Tuhan yang karim, yang mulia, yang tidak terputus nikmatnya yang besar. Itu mulia sungguh. Yang tidak terputusnya daripada nikmatnya yang besar. Itu sebagai ulama sebut gitu. Kata sebagai ulama, bila sebut Al-Karim ni, yang kata boroh-boroh ni, yu'ti min ghairi minnah. Memberikan sesuatu itu daripada ketiadaan membangkitkan. Contoh kita bagi satu perkara tu, kita tak ada tidak ada apa panggil? Minnah ni tak ada perkara yang membangkit.
Tu Al-Karim. Kita kata orang ni nama Al-Karim. Dia bila dia bagi satu perkara tu, dia tak ada tak bangkitkan satu perkara. Tak jadi panggil apa? Kita panggil apa bangkit Apa bahasa Melayu kita lupa dah bangkit. Apa? Mengungkit. 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 Berikan satu perkara tu dengan tidak ada mengungkit. Tu minnah. Terima kasih banyak. Saya lupa bahasa. Mengungkit. Dia beri, tu panggil Al-Karim. Al-Karim ni dia kata, Allazi yu'ti min ghairi minnah. Orang yang memberi daripada ketiadaan mengungkit. Nama Karim Bapak saya Abdul Karim. Tapi yang sungguh nampak sungguh kena juga rasa. Duk bagi ke orang habis. Tu. Bapak saya. Sungguh. Bapak saya mati, harta tak ada dah. Kalau ikutkan, kalau orang tua saya tu, orang kerja kontraktor, mesti ada duit. Tengah tak ada dah. Tinggal duit dalam poket dia, 2,000 untuk tu lah. Bagus juga. Tapi macam rumah-rumah tu ada lah tinggal. Tapi nak kata dia beri jugalah. Dia tak ada sungguh. Kalau tengok, kadang-kadang nama ni kadang kena dengan sifat orang tu kadang-kadang. Betul juga. Macam tadi nama Ajwad dan kawan saya tu. Memang bagi sungguh. Pemurah. Memang Ajwad sungguh nama dia. Jawad. Baik. Kadang-kadang dia kena gitu. Tengok kadang nama kita tu kena tak? Kadang-kadang dengan perangai kita. Kadang dia kena dengan perangai kita. Ada juga hak kedekut pun ada. Tapi biasa kalau mengaji ni tahulah. Lagi amat keras Al-Aziz. Apa maksud keras? Yakni tulis. Allah Ta'ala yang menang di atas segala perkara. Itu maksud keras. Betul dalam kita Arab ni sebagai itu. Al-Aziz Ayil. Yang menang di atas semua perkara, dia kata Ayil Ghalibi ala amrihi. Yang menang di atas pekerjaannya. Dan tidak ada yang tidak menegahlah akannya oleh sesuatu pun. Tidak ada orang boleh menegah dia. Itu maksud kata keras, yang mengerasi. Fala yamna'uhu syai'un min injazi wa'dihi wa wa'idihi. Tu. Tidak ada yang boleh menegahkan akan Allah Ta'ala itu oleh sesuatu pun daripada meluluskan janjian buruk dan janjian baik. Itu dia panggil Al-Aziz. Saya ulang balik. Aziz ni apa dia? Iaitu Allah Ta'ala yang menang di atas segala perkara. Satu tambah sikit. Maka tidak menegahkan akan Allah Ta'ala itu oleh sesuatu pun, tak menegah pun daripada meluluskan janjian baik dan janjian buruk. Wa wa'dihi wa wa'idihi. Tu. Itu maksud kata Al-Aziz. Itu kata nama Tuhan Al-Aziz. Habis itu. Kemudian, itu masuk kata amat keras. Mengerasi. Lagi amat kasih sayang. Ar-Rahim itulah. Ar-Rahim ni kita selalu dah apa? Dah kita bahas umur Ar-Rahim ni. Tuhan yang yang memberi nikmat dengan sehalus-halus nikmat. Tu kita dah bahas dulu dalam Bismillahirrahmanirrahim. Sama maksud dia. Dia kalau bahasa Arab dia kata Ar-Rahim Ar-Rafiq bita'attufi zirrah mati al-kasirah. Yang lemah lembut dengan ta'atuf zid rahmati, yang mempunyai rahmat yang banyak.
Yang mempunyai rahmat yang banyak. Itu panggil Ar-Rahim. Habis itu. Alladhi fataras sama'a wal arda biqudratihi wa dabbaral umura fid daraini nanti. Kena baca sajak ni. Alladhi fataras sama'a wal arda biqudratihi. Seperti itu. Wa dabbaral umura fid daraini bihikmatih. Ada ha tu. Nampak saya baca lagu tu. Alladzi fataras samaa wal arda biqudratih. Seperti itu. Wa dabbaral umura fid daraini bihikmatih. Dengan sajak dengan huruf ha di belakang. Dalam ilmu banik dia panggil sajak. Baca tu bacaan secara sajak. Apa maksudnya? Allazi, ini sifat ni. Sifat yang kedua pada kata Allah. Allah Ta'ala mana? Tadi dia kata Al-Malik. Al-Malik itu sifat yang pertama. Allah itu Allazi, sifat. Tuhan yang menjadikan 7 petala langit dan bumi. Baik. Fatara ni dengan mana fatara dengan menjadi juga. Ja'ala pun menjadikan juga kat ini. Minta maaf. Khalaqa pun mana menjadi. Kenapa tak sebut sedap sikit? Allazi khalaqas samaa wal arda. Kan dalam Quran ada khalaqa. Kenapa dia tak letak kenapa tak letak khalaqa, letak fatara? Di sini ulama ada beza antara khalaqa dan fatara. Ini kena ingat. Bila sebut khalaqa, al-ikhraj minal adam ilal wujud. Mengeluarkan daripada tak ada kepada ada. Itu khalaqa. Daripada tak ada kepada ada. Nampak tak? Ini cakapan Imam Ghazali. Kenapa Imam Ghazali tak sebut Allazi khalaqa? Kan sedap menjadi juga. Fatara pun menjadi. Di sini ulama beza. Kalau khalaqa dengan mana al-ikhraj, ni dalam syarah tak ada ni. Dalam kitab ni syarah tak ada. Ni saya biasa mengaji dengan guru lain. Ada dobitan juga dengan guru lain. Dalam kitab ni tak ada. Beza khalaqa dengan fatara. Kalau khalaqa, Tuhan mengeluarkan sesuatu daripada tak ada kepada ada. Macam kita ni. Daripada tak ada kepada ada. Itu panggil khalaqa. Adapun fatara, dia makna menjadi juga. Tapi Allah Ta'ala menjadikan sesuatu, fatara maksudnya apa? Bahasa Arab panggil khalaqal asya'a ala misalin sabaqa. Nampak lagi aja zaman Kalau fatara dibeza dengan khalaqa, khalaqa al-ikhraj minal adam ilal wujud. Mengeluarkan daripada tak ada kepada ada. Tapi fatara, Allah Ta'ala menjadikan juga. Tapi menjadikan sesuatu dengan tidak ada contoh yang terdahulu. Kita ni nak buat satu perkara ni, kita kena tengok contoh dulu. Tuhan tak? Tuhan terus jadikan benda tu dengan tidak ada contoh yang dahulu. Allah Ta'ala menjadikan sesuatu dengan tidak ada contoh. Lepas bahasa Arab, khalaqal asya'a, menjadilah ya Allah Ta'ala akan sesuatu, tetapi ala ghairi misalin, di atas ketiadaan misal, ketiadaan contoh, sabaqa yang dahulu. Kita nak buat satu perkara, kena tengok contoh dulu. Contoh nak buat kek. Tengok dulu contoh lu apa, macam mana dulu buat. Nak berbuat apa ingredient dia. Contoh.
Kita nak buat satu perkara, kita kena contoh dulu. Tengok orang nak buat kereta. Dia kena ada satu kereta contoh, lepas tu baru boleh buat kereta lain. Tuhan nak. Itu maksud fatara. Nampak ayat Haji Zaman Haji Zaman tak ada ke? Tanya awak. Ada. Ha? Saya Oh, ada. ada. Ha. Nampak senyap kan? Ha. Gimana je? Itu maksud kata fatara. Kalau khalaqa mengeluarkan daripada tak ada kepada ada. Menjadikan sesuatu tu daripada tak ada kepada ada. Itu panggil khalaqa. Fatara menjadikan sesuatu tapi dengan ketiadaan contoh yang terdahulu. Tuhan jadikan tu. Tak ada contoh nak dulu. Nampak lagi itu maksud kata fatara. Ini kita bahas kalimah saya telah sikit ni fatara ni. Dan kitab-kitab lain juga. Maksudnya Syekh Daud ni dia terjemah ni bukan biasa-biasa. Payah Syekh Daud ni. Dia punya perkataannya. Tapi memang banyak saya ngajar kitab Syekh Daud tu macam tu lah. Banyak saya dapat ilmu dengan dia. Dia punya ayat tu banyak saya dapat ilmu dengan dia. Fatara dia terjemah menjadi. Tapi menjadi tu kena cari pula apa maksudnya menjadi. Tu maksud kata Tuhan yang menjadikan 7 petala langit. Maksudnya apa? Tuhan menjadikan 7 petala langit itu dengan ketiadaan contoh yang terdahulu. Tak ada. Tuhan jadi ya. Kena Tuhan nak menjadikan apa? 7 petala langit, 7 petala bumi. Tuhan jadi. Dengan sifat kudrat dia. Tak ada nak kena tengok contoh dulu bagaimana. Tak. Tu maksud dia Baik. Tuhan menjadi tu dengan kudratnya. Dengan kekuasaannya, kekuasaan Allah. Dia maklumlah. Kudrat, iktibar kepada takluk dia. Iktibar pada takluk dia, takluk apa Ji? Maksud kata menjadikan langit bumi dengan kudratnya, takluk apa tu? Ji, takluk apa tu? Takluk Tanjidi Qadim. Hai, kena ke tak? Suri Qadim. Tanjizi hadis. Sorry. Macam mana ni? Ada basic ni. Kena ingat ni. Tuhan menjadikan 7 petala langit dan bumi dengan kudratnya. Yang ni bukan kata dengan sifat kudrat tu. Tu Qadim. Iaitu dengan ta'aluk tanjizi hadis. Nampak je Baik. Nampak Haji tak boleh nak ni fokus ni. Tak apa. Dan mengira-ngirakan segala pekerjaan dua negeri ini dengan hikmatnya. Lagi pula Allah Ta'ala itu mengira-ngirakan ia Allah. Apa maksud mengira-ngira? Kalau tengok dalam bahasa Arab tu disebut apa? Wadabbara. Maksudnya aujadaha ala wajhi muhkamin mutqan. Bila sebut kata apa dabbara ni mentadbir, mengaturkan, tulis itu. Mengira-ngira maksudnya Tuhan yang mengaturkan, Tuhan yang mengira-ngira, Tuhan yang mentadbirkan. Mentadbirlah ia Allah akan segala pekerjaan. Pekerjaan mana? Segala pekerjaan tu dua negeri ini. Apa dua negeri ini? Tulis. Yakni di dunia dan di akhirat. Tuhan yang mentadbirkan semua. Tuhan yang mentadbirkan negeri dunia dan akhirat. Tu. Kata Tuhan mentadbir tadi tu, Tuhan mengaturkan tadi tu, mengatur. Takluk situ dengan hikmahnya.
dengan hikmatnya. Nampak Syafi'i takluk situ. Mentadbir mengatur dengan hikmatnya hikmat Allah. Jadi hikmat ni dah ada dua makna. Ni kena tulis. Yang dikatakan Tuhan menjadikan segala pekerjaan ni di dunia dan di akhirat ni dengan hikmatnya. Apa maksud hikmat? Hikmat ni ada dua makna. Yang pertama dengan kebijaksanaan Tuhan. Itu hikmat. Tuhan menjadikan segala pekerjaan itu dengan kebijaksanaan dia. Satu. Makna yang kedua hikmat itu dengan mana segala perbuatan Allah Ta'ala itu boleh kita ambil guna dengan dia. Itu maksud hikmat. Saya ulang balik. Yang kedua, segala perbuatan Allah Ta'ala itu, yang Allah Ta'ala buat tu, segala perbuatan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala buat, boleh kita ambil guna dengan dia. Itu panggil hikmat. Jadi kita ambil benda tu, kita boleh buat guna. Itu panggil hikmat lah tu. Contoh handset. Handset ni kita ambil tu, di atas jalan kita boleh guna handset tu untuk kita telefon, WhatsApp. Tu hikmat dia panggil. Orang tanya, apa hikmat dengan handset kau tu? Hikmat handset ni ialah aku dapat menggunakan handset ni dengan WhatsApp. Contoh. Itu panggil hikmat tu. Boleh kita ambil guna dengan dia. Tu panggil hikmat. Jadi maksud di sini, Allah Ta'ala mengaturkan segala pekerjaan tu di dunia dan di akhirat tu dengan hikmat dia apa? Boleh kita ambil gunakan segala pekerjaan tadi tu. Boleh kita ambil guna dengan segala pekerjaan dunia dan akhirat tadi. Tu maksud kata hikmatihi. Alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asalnya alladhi asalnya ayat Quran. Tapi dia tiru ayat Quran. Dia panggil dalam ilmu badik, dia panggil iqtibas. Apabila dalam khutbah kitab, bila dalam khutbah kitab, disunatkan kita ambil, kita buat satu, kita tiru ayat Quran ataupun hadis, itu dia panggil iqtibas. Iqtibas ni dia meniru satu perkara yang serupa dengan Al-Quran ataupun hadis. Ini allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Nak sama Quran ni macam Quran ni Ustaz. Ini dia panggil, dia letak dalam khutbah dia. Tapi bukan dia nak qasad Quran. Tak. Dia nak tiru saja. Bukan qasad tu jadi Quran. Tiru. Tapi letak dalam khutbah. Ni lepas tu orang nak mengarang kitab, kalau orang nak buat apa? PhD ke apa semua kena ada macam ni. Kena ada ilmu balaghah. Tapi tak tahulah zaman sekarang ni PhD dia tak kira tu Kalau ikutkan penulisan kitab macam tu. Kena ada ilmu balaghah, kena nahwu, uslub Arab semua. Zaman sekarang ni kalau buat apa PhD lah kata apa Ustaz Najib lah dengan saya Dia kata sekarang ni mudah tak buat PhD. Dia kata kami tak payah susah payah dah nak buat Arab tu, nak kena buat nahwu tak ada dah. Nak pergi ke nahwu pun. Kalau pergi kat doktor pun, doktor kata pergi hantar kawan Arab. Bayar RM1,000. Nanti dia tolong betulkan. Tu memang yang ni lah, yang saya dapat berita lah. Memang sebab nak buat tu memang payah. Sebab nak kena ngaji munahu lagi, sorab. Sepatutnya kena ada tu. Sepatutnya kita kena pandai jugalah kalau kita bidang PhD. Sepatutnya kalau sebagai orang agama dia kena pandai juga nahwu, sorab, mantiq, balaghah tu kena ada. Cumanya hukum dunia macam tu lah. Jadi bila kita dah dapat tu, baru kita nak belajar balik. Macam contoh, macam Ustaz Najib tu, saya respect bukan apa. Walaupun dia ni, tapi dia nak belajar nahwu juga. Dia nak belajar balaghah juga. Dia nak belajar mantiq juga. Dia kata sebab universiti memang bukan belajar untuk mengarang, nak menulis. PhD tu dia tak syarat. Tapi kalau kita ni sepatutnya kena pandai jugalah.
Macam ni tengok. Apa? Imam Ghazali. Dia buat kitab. Dia ambil iktibas. Nama dia iktibas. Dalam Ilmu Balaghah. Dalam kitab syarah tak ada Syafi'i Dia panggil iktibas. Iqtibas. Baik, dia kata yang menjadikan, lagi pula Allah itu yang menjadikan segala manusia di dalam yang terlebih elok. Tulis itu masuk di dalam ni apa dia? Tu Allah yang menjadikan segala manusia, tulis, pada kelakuan dan bentukan yang terlebih elok. Tulis itu. Yang pada di dalam tu maksudnya apa? Yang ni pada kelakuan dan bentukan yang terlebih elok pendiriannya, pendirian manusia. Tu takwim tu. Bukan takwim kalender takwim juga tu. Tak baru. Takwim ni pendirian. Ahsan takwim, fi ahsani takwim. Seelok-elok pendirian. Ini kalau buah Tok Guru ni dia ada sebut. Jadi bentukan ni diibaratkan seperti bangunan dengan menyamai segala anggota. Kalau dalam syarah-syarah disebut dalam bahasa Melayu yakni bentukan bangunannya dengan menyamai segala anggotanya. Nak tulis boleh. Tak lagi saya nak terang pula ayat tu. Dan dikatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadikan tiap-tiap yang mempunyai roh itu pada ghalibnya tersungkur di atas muka pada kelakuan. Melainkan manusia. Saya ulang balik, dikatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan tiap-tiap yang mempunyai roh itu pada ghalibnya, pada kebanyakannya tersungkur di atas muka pada kelakuan. Apa maksud tersungkur? Tengok, Tuhan jadikan binatang. Muka dia tersungkur macam ni. Bukan macam diri macam ni. Kita pendirian macam ni. Takwim, kita takwim. Kalau binatang lain, dia macam ni. Muka dia tersungkur gitu. Tu maksud dia. Melainkan manusia. Maka membetul ia Allah Ta'ala akan pendiriannya. Allah Ta'ala betulkan pendirian kita macam ni. Nampak tak? Sebab tu dia katakan kita ni selebih-lebih kejadian. Ahsanu takwim, selebih-lebih pendirian. Bayangkan. Allah Ta'ala jadikan kita ni, contoh, kita punya tinggi 180, 175. Tuhan jadikan kita tinggi tu 175. Bukan jadi tu, sekali dengan kepala sedang elok dengan apa? Dengan pendirian kita, tangan kita elok panjang. Cuba kalau Tuhan jadikan kita tangan kita tu 5 meter, 2 inci je. Boleh jadi tak? Tak ada. Semua Tuhan bagi kita cantik lah. Kalau orang kata, rupa ni hodoh. Orang ni hodoh. Banding dengan binatang. Sebab Allah Ta'ala jadikan kita ahsani takwim. Selebih-lebih seelok-elok pendirian. Pendirian kita cuba tengok hidung kita. Elok ke bawah. Cuba hidung kita, 2 lubang hidung ni ke atas lagu mana? Oh, jenuh susah. Masuk hujan, jatuh kena. Tak nak tutup dah. Tak kena tutup macam ni. Nampak tak? Tuhan jadikan kita cantik. Kepala kita sama-sama elok. Apa dalam surah apa tu? Surah ni. Suratul Alaq. Alladhi khalaqa fasawwa. Alladhi khalaqa fasawwa. Allah Ta'ala itu yang menjadikan, ya Allah Ta'ala,
fasawwa, maka menyamailah ia. Sama elok lah. Nah, kita dah baca apa bulan Ramadan sampai kat witir, allazi khalaqa fasawwa wallazi allazi khalaqa fasawwa tu. Ini ingat tu kejadian kita sama, cantik, elok. Tuan berkata sama tu, maksud sama dengan anggota kita. Kalau anggota kita 180 cm, macam tu lah. Tangan kita sedang elok, kaki kita. Cuba kalau Tuhan jadikan kaki kita pendek. Payah juga tu. Nak berjalan. Nampak lagi tu semua Tuhan jadikan cantik dah. Kalau orang tu Allah Ta'ala jadikan pendek, kepala dia pun sedang elok, tangan dia pun pendek, tak ada lagi Tuhan jadikan kaki pendek, tiba-tiba tangan jadi panjang. Tu kalau cerita tak apalah. Hak cerita. Ni semua dia panggil ahsani takwim. Habis itu. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi. Nampak tak? Ni dalam Quran lain. Wa ma khalaqal jinna. Dalam Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi diubah, tapi ubah tu makna tu nak sama dengan ayat Quran. Dia panggil iktibas juga. Tengok. Dan tiada dijadikan jin. Nampak? Syedok terjemah dijadi. Dia tak terjemah menjadi. Sedangkan khalaqa tu fi'il madi bina ma'ruf, bina maklum. Bukan bina majhul tu Syafi'i. Tapi bila Syafal Syed Daud dia tukar di. Kebanyakan kitab Syed Daud semua begitu. Kalau siapa bahasa mengaji kitab Nurul Sami, kitab Musalli, kitab Kifatul Muhtaj, semua kitab Syed Daud ni, semua dia datangkan dengan bina majhul. Hikmat dia besar, dia sembunyikan. Itu balarah daripada Syed Daud sebenarnya. Allah hebat-hebat Syed Daud. Dan tiada dijadikan ini, tiada menjadi ia Allah Ta'ala akan jin dan manusia. Ins tu manusia. Melainkan kerana ibadat akan dia, akan Allah. Sebab apa didatangkan dengan jin dan manusia saja? Ini ulama bahas. Kenapa tak sebut malaikat? Bukankah Tuhan tu jadikan malaikat juga? Sebab tu kata ulama, sebab disebutkan, nak tulis boleh sebab disebutkan jin dan manusia itu, sebab disebutkan jin dan manusia itu kerana dibebankan ke atasnya hukum taklifi. Kerana dibebankan, ditekankan ke atasnya hukum taklifi. Hukum taklif itulah. Ditekankan hukum taklif itu secara ittifaq ulama. Semua sepakat ulama kata, jin dan manusia ni semua dibebankan ke atas hukum syariat. Cuma ada khilaf ulama saja katanya malaikat pun masuk juga. Tapi itu bukan ittifaq. Pendapat yang muktamadnya, jin dan manusia sajalah dibebankan ke atasnya, dipertanggungjawab ke atas hukum syariat. Halal, haram, sah, apa semua tu. Makruh, sunat, apa semua tu. Itu semua benda yang dihukum taklif diberatkan ke atas hukum syarak, ke atas jin dan manusia. Sebab tu Allah Ta'ala datangkan lafaz jin dan wal insi. Wa ma khalaqal jinna wal insa. Tapi ini bukan Al-Quran. Tapi nak cerita dengan Al-Quran pun macam tu juga maksud dia. Tu. Melainkan. Illa. Melainkan apa? Melainkan hikmatnya. Tu. Melainkan hikmatnya kerana. Ini. Kerana dengan mana hikmat. Hikmatnya ibadat akan dia, akan Allah. Jadi lam di situ tu li'ibadati, lam tu bukan lam ta'liliyah tapi lam dengan makna lam lil hikmah ataupun dengan makna lam lil sayrurah. Tu.
Sebab tu ulama sebut, melainkan beribadat kepadanya, kepada Allah. Apa maksud ibadat? Illa muhayyi'ina wa musta'idina li'ibadatihi. Maksud kata tidak aku jadi, tidak menjadilah ya Allah Ta'ala akan jin dan manusia itu, melainkan hikmatnya ibadat kepada Allah. Apa maksud ibadat Allah Ta'ala? Tulis. Yang ni mensediakan, yang ni bersedia bagi ibadat kepada Allah. Kena sedia dulu. Bukan terus ibadat, kena sedia dulu. Apa sedia? Kena belajar dulu hukum syariat ni. Kena belajar bab semayang dulu, baru terus semayang. Bukan terus ibadat terus. Haji bukan terus ibadat. Ya Ustaz. Dia kena, sebab tu dia kata illa li ibadati, yang ni melainkan hikmatnya bersedia bagi ibadat kepada Allah. Lagu mana ulama sebut dengan menjadikan Allah Ta'ala tu bagi jin manusia tu akal, kudrat dan juga panca indera. Sebab tu kita boleh ibadat pada Tuhan tu ni. Tu. Dan juga kudrat. Apa kudrat? Kekuatan. Jadi Tuhan dia bagi pada kita ni, jadikan kita ni ada 3 perkara je. Ingat Yang pertama akal. Yang kedua al-hawas. Hawas ni panca indera. Yang ketiga al-kudrat. Kekuatan. Tenaga kita panggil. 3 ni yang terhasil lah dengan dia tu oleh ibadat. Yang terhasil lah 3 perkara ni oleh ibadat. Itu maksud kata illa li'ibadatihi. Melainkan bersedia untuk beribadat kepada Allah. Apa persediaannya? Iaitu Allah Ta'ala berikan pada kita apa? Akal, al-hawas. Hawas tu panca indera. Dan kudrat. Kudrat apa? Tenaga, kekuatan kita. Dengan 3 ni lah hasillah dengan 3 perkara itu oleh ibadat. Mau dapat ibadat. Lepas tu jin dan manusia tu dia ada akal, dia ada hawas, dia ada panca indera. Walaupun kita tak nampak jin. Habis itu. Wa tariqu wadi'un lil qasidina. Ni panjang lagi ni. Nanti sambung balik lah. Wa tariqu wadi'un lil qasidina. Nanti sambung balik Ini perbahasan dia gitulah je Dia tasawuf ni dia tak boleh pergi dengan, dia tasawuf dia pergi dengan hati. Yang dia satu-satu kita faham Bukan boleh laju baca itu, boleh laju. Saya tak masalah nak cepat. Jangan dijadikan jin manusia, tapi cuma nak hurai juga. Tafsiran ulama' tu saya tak mau tinggal lah. Saya tengok kitab tafsir Quran pun saya tengok juga. Jadi nak baca tasawuf ni kena semua meliputi. Tauhid kena ada, fiqh ada, baru boleh baca tasawuf. Betul tak? Okey, baik. Baik, kita berhenti setakat dulu Kemudian kata wa tariqu wadi'un lil qasidina wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.